Last Datuk Seri adalah berkenaan dengan umur. 21 ke 18. So dengan mudahnya sekarang ni by 21 kena mohon kewarganegaraan. Kena settle. Ya. Datuk Seri cadangkan untuk turunkan kepada 18. So memendekkan tempoh untuk memohon kewarganegaraan. So orang komplain you are giving less time. Okay. Background dia begini. Negara kita tidak mengiktiraf dua warga negara. Saya ambil contoh kes Surini Kempe. Apabila pindaan nanti memasuk perkataan ibu atau bapa atau keduanya sekali, anak dapat automatik warga negara. Anak Surini Kempe automatik dapat warga negara. Kalau selepas ni lah. Ya. Baik. Sekarang dia dah dapat dah, anak dia dah dapat dah melalui 15A. Tapi kita cerita ke depan dalam kes nak mudah faham. Anak yang dilahir luar negara, dia dapat secara automatik warga negara Malaysia mengikut ibu. Pada masa yang sama, dia juga warga negara luar mengikut bapa. Betul tak? Jadi dia ada dua warga negara kan? Jadi pada umur berapa dia patut give up satu? Pada umur 18. Itu sebenarnya background asal kita. Pada umur 18. Dia kena buat pilihan. Dia kena hadir dan dia kena buat keputusan lepaskan satu. Ada proses lah. Angkat sumpah dan sebagainya. Baik. Kenapa 18? Akta kanak-kanak mengatakan 18 lah hak dia. Kenapa 18? 18 umur mengundi. Ya. Okey. Jadi ketika umur 18 dia boleh mula buat keputusan, maka dia ada 3 tahun. Selepas itu dia boleh maklumkan mula dia nak buat keputusan dan dia ada 3 tahun sebelum dia memutamatkan. Sampai umur 21. Okey. Dan dia boleh tambah lagi 12 bulan. Praktis ini sebenarnya amalan Singapura. Kita ikut Singapura. Baik, yang kedua. Umur 21. Katalah selepas 18, dia dikata hak umur yang dia boleh memohon warga negara. Secara yang kita pakai. Kalau umur lebih, macam mana dia nak mohon warga negara? Dia mohon melalui perkara 19 Perlembagaan Persekutuan. Betul-betul. Sebelum kita pergi ke situ, kes-kes dia adalah melibatkan mungkin bukan kes-kes yang dia ada luxury untuk pilih kewarganegaraan. Sekali lagi kepada stateless lah. Kepada stateless. Kes-kes di mana dia tak ada. Dan dia terpaksa nak memohon pada usia 18 tahun. Dia pun tak tahu apa. Kalau mengambil masa dalam 5 tahun, 6 tahun, that means pada usia 12 tahun dia kena ada awareness untuk buat permohonan, untuk start buat permohonan tersebut. Dia tak ada awareness. So apa jaminan yang diberi kepada kes macam ni? Kalau selepas 18 tahun boleh, dia boleh mohon melalui perkara 19, naturalisasi. Ya, itu jalan dia mendapat warga negara. Dan apa proses dia? Adakah proses itu dimudahkan bagi mereka? Ya, itu yang sekarang ni isu trust deficit saya sebutkan. Mungkin Datuk Seri nak ceritakan sikit. Sebab itu sekarang ni apabila kita dah jelas jalur-jalur untuk mendapat warga negara, sama ada kuat kuasa undang-undang, pendaftaran atau naturalisasi, dia bermula dengan 14, 15, 16, 19 dan 30. 30 ni waham, perkara yang timbul syak, timbul ni kan. Contoh nama dia Cik Hamzah, CH, tertinggal koma. Itu waham lah. So kalau dia boleh establish memang itu nama dia, selesai lah. Dia begitu cermat sekali dalam isu warga negara ni. Jadi kes tadi, bawah 19. Maknanya jalur naturalisasi. Selama dia orang faham, 15, 19 ni untuk tim bola ya. Satu negeri, dia kata dia nak ambil pemain Argentina, sebab pemain ni bagus, nanti dia beritahu dengan coach Malaysia untuk main Malaysia. So guna 19. Kesnya sangat kecil. Ya, kes 19 ini juga digunakan kalau suami warga asing berkahwin dengan wanita tempatan. 5 tahun pas pasangan. Dia kena, kalau wanita tadi 2 tahun. Kalau lelaki ni kena tunggu 7 tahun. 12 tahun. Tahun 13 baru dia boleh mohon warga negara melalui 19, perkara 19. So kalau umur dia umur 18 dan dah lewat, dia akan guna perkara 19 dan prosesnya biasa. Dia hadir sendiri, ada dokumen yang berkaitan. Apa yang Datuk Seri terangkan ini semua valid andai kata komitmen Datuk Seri yang awal tadi betul-betul dapat dilaksanakan oleh Datuk Seri dan menteri-menteri dalam negeri selepas ini. Maknanya kalau dia tak mengambil masa 10-15 tahun, okey 18 tahun pun rasa okey. Kalau prosesnya cepat dan terus. Saya nak conclude segmen ni kalau boleh. Kalau saya nak tambah sikit. Okay, tambah sikit. Just last question section ni Datuk Seri, mungkin soalan yang sedikit delicate, iaitu hubungan Datuk Seri dengan
penjawat-penjawat awan dalam Kementerian Dalam Negeri. Tujuan saya tanya soalan ni ialah persepsi di luar sana. Mungkin bila tanya dengan NGO, dengan CSO dan sebagainya. Pandangan mereka adalah birokrasi dan juga entiti Kementerian Dalam Negeri ni biasanya agak hardline, agak konservatif dalam urusan-urusan ini. Saya gemar mendengar Datuk Seri kata tadi, peranan menteri adalah untuk provide leadership dan direction. Cuma nak tanya kalau Datuk Seri boleh kongsi, how is your relationship, hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan penjawat-penjawat awam sendiri yang mungkin pandangan mereka agak hardline dalam hal ini? Saya tak nafikan. Setahun yang pertama, saya buat assessment, saya observe, saya cuba faham semua itu. Tapi pada momen ini, sedang kita bersiaran ini, kalau skala 1 hingga 10, saya bagi 9. Keyakinan saya terhadap kompetensi mereka, dedikasi mereka, komitmen mereka untuk jayakan apa-apa polisi yang saya set target dan saya tentukan arah tuju. Macam mana Datuk Seri nak tentukan bahawa legasi ini akan diteruskan selepas Saifuddin Nasution tidak ada di KDN? Sebab apa? Dia punya default setting di KDN ni, macam Syaril kata, agak konservatif. Agak lebih kepada keselamatan. Datuk Seri kata jalur untuk mendapat kewarganegaraan ni sekian-sekian tarikh, sekian-sekian tahun dan sebagainya. I can give you my personal example. Abang ipar saya. 20 tahun baru dia dapat. Tak jumpa Saifuddin lagi. 20 tahun baru dia dapat kewarganegaraan. Sedangkan dah kahwin dengan kakak saya, duduk di sini 20 tahun, anak dah 2 orang. Saya risau Datuk Seri tak ada nanti. I mean, you want to bring some progressive changes, tetapi dia revert kepada birokrasi yang lama. Of course kita punya wish list tu panjang hari. Ideal kita, tekad kita tu panjang lah. Okay? There are things yang elemen within kawalan kita. Ada juga elemen di luar kawalan kita. Saya ni pernah pegang beberapa kementerian. Kementerian Sains, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia. Okay. Kalau saya tanya balik, apa jaminan yang legacy dan polisi semua yang you dah letakkan itu? Dengan segala macam kebaikan dan manfaat. Ada jaminan tak? Your successor akan teruskan. Kita pun tak boleh pegang keadaan itu. Cuma saya boleh harap bahawa ketika tajuk ini dibawa, ini satu keberanian oleh kerajaan hari ini. Semasa hari Badan Kabinet pun, saya yakin perkara ini dibincangkan. Saya tengok nota lama, nota Jemaah Menteri lama, benda ni bincang, bukan saya bincang, panas. Tadi boleh betulkan saya, tapi I read all those documents. Saya antara yang memanaskan. Saya tahu ada 1-2 menteri lagi dan aliran konservatif pun ada dalam momen itu. Sebab itu ada atau tidak keberanian untuk push buat macam sekarang? Tak adalah, sebab dia akan ada implikasi politik. Pada kita, kalau kita yakin benda tu betul, let's do the right thing. Proceed. Okay. Ada tak jaminan bahawa penerus selepas ini akan laksanakan seperti yang kita nak? Kita cuma boleh letakkan basis dan landasan. Dari segi pindaan akta, ada 14 akta yang kita kena pindah. AG kata, menyusul pindaan perlembagaan ini, mestilah KDN uruskan pindaan akta-akta berkaitan. Kaedah-kaedah dan peraturan. Itu usul. Dan belum habis lagi. Saya kena semak semua tu secara precise. Jadi kalau ditanya oleh Syahrir, ada tak jaminan tu? Of course saya tak boleh jamin dah. Tapi saya fikir dengan debate yang semakin meluas sekarang tentang hak, tentang kemanusiaan, tentang tanggungjawab kerajaan, saya fikir siapa pun yang akan mengambil alih. Kerana saya fikir mereka akan ada satu clarity dalam soal warga negara ni. Apa dia? Close the gap of trust deficit ni. Come up with a clear SOP. Kena ada elemen of transparency. Saya fikir itu yang tuntutan masyarakat sekarang. Terus sih, pembentangan minggu ni? Kalau tak ada halangan hari, dia akan berlaku pukul 11 pagi, bacaan kali pertama pada hari Isnin. Hari Isnin. 11 pagi, bacaan kali pertama. Kena keluar awal hari Isnin. So besok saya akan teks bacaan kali pertama pendek aja. Kemudian kita kena 1 hari letak di atas meja. Lepas tu perbahasan mungkin hari Selasa, dan Rabu. Saya fikir by now Blue Bill akan dicetak pada ketika itu. Perlu dirujuk semula kepada Majlis Raja-Raja? Tak perlu? Hal itu telah dikenalikan oleh Perdana Menteri waktu mengadakan pre-kabinet dengan Agung bahawa ini, dan dah selesai dah. Dah pun diuruskan. Begitu juga semalam Perdana Menteri dengan Premier Sarawak, dan dia juga akan berkomunikasi dengan Sabah.